Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Kita sambung dengan kisah kita berkenaan tentang pengorbanan Nabi Musa. Apa ni berkenaan kisah Nabi Musa belajar dengan Nabi Khidir. Lagu mana? Sambungnya dia. Pak yang kedua. Al-Hafiz Ibn Hajar berkata dalam kitabnya Fathu Al-Bari ketika membincangkan hadis ini. Hadis mana? Hadis berkenaan tentang Ubay bin Ka'ab ni. Hadis tentang Ubay bin Ka'ab ni. Hadis ini mengandungi motivasi untuk tabah dan sabar atas kesulitan yang dihadapi dalam menuntut ilmu. Kerana setiap sesuatu yang diinginkan pasti terdapat kesusahan untuk mendapatkannya. Dan Nabi Musa AS juga tidak terhalang oleh darjatnya yang tinggi untuk menuntut ilmu. Bahkan baginda AS menempuh perjalanan darat dan mengharungi lautan hanya untuk mendapatkan ilmu. Dalam hadis ini disebutkan tentang mengharungi lautan dalam menuntut ilmu. Bahkan bukan hanya itu, tetapi untuk memperkaya diri dengan ilmu. Selain itu terdapat anjuran membawa bekalan dalam perjalanan, bersikap keras, bersikap rendah diri dalam setiap keadaan, dan pentingnya penghormatan seorang murid kepada gurunya walaupun darjatnya lebih tinggi daripada gurunya. Oleh demikian, Nabi Musa AS sangat berusaha supaya dapat menemui Nabi Khidir AS dan meminta agar diajarkan ilmu kepadanya sebagai pelajaran untuk kaumnya, agar mereka berbuat seperti apa yang baginda AS buat dan sebagai peringatan bagi mereka yang tidak mahu merendah diri. Turut dijelaskan dalam hadis ini adalah tentang kelebihan menambah keilmuan walaupun perjalanan yang penuh dengan kesabaran dan penuh dengan kesusahan. Al-Hafiz Al-Katib Al-Baghdadi berkata dalam kitab Ar-Rihlah fi Talabil Ilmi setelah menyebutkan hadis ini bahawa sebagian ulama berpendapat sesungguhnya penderitaan Nabi Musa AS berupa kesusahan dalam perjalanan dan kesabaran baginda AS dengan merendahkan diri kepada Nabi Khidir AS. Ditambah lagi penderitaannya dalam mencari Nabi Khidir AS. Padahal Nabi Musa AS memiliki kedudukan, kemuliaan dan darjat kenabian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua ini menunjukkan ketingginya darjat ilmu, kedudukan orang yang memilikinya, dan juga menunjukkan kewajipan bersikap hormat dan rendah diri kepada guru dan kepada setiap orang yang kita dapatkan ilmu daripadanya. Sekiranya seseorang boleh bersikap tidak merendah diri kepada orang lain kerana darjat dan kedudukannya tinggi yang dimilikinya, maka Nabi Musa AS ialah orang pertama yang layak untuk bersikap demikian. Ketika Nabi Musa AS menunjukkan kegigihan, kesungguhan meninggalkan tanah air dan berusaha untuk mengambil ilmu daripada Nabi Khidir AS, disertai kesedaran bahawa perlu mempelajari ilmu yang baginda AS tidak tahu. Ini menunjukkan bahawa tiada seorang yang boleh merasa tinggi diri dan sombong untuk mendapatkan ilmu. Al-Hafiz Ibn Al-Qayyim berkata dalam kitabnya Miftahi dari Sa'adah ketika beliau menghintun tentang keutamaan ilmu dan para pemiliknya. Bahagian ke-34, Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita tentang kemuliaan Nabi Musa AS sebagai orang pilihan dan nabi yang berkata-kata dengannya, yang Allah Subhanahu wa taala tuliskan baginya kitab Taurat dengan tangannya, dan orang yang Allah Subhanahu wa taala berbicara kepadanya. Baginda AS melakukan perjalanan dengan penuh kesabaran untuk berjumpa dengan orang alim demi belajar ilmu daripadanya dan menambah ilmu yang sedia ada. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dengan firman-Nya, وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقْبًا. Dan ingatlah
peristiwa ketika Nabi Musa berkata kepada temannya, aku tidak akan berhenti berjalan sehingga aku sampai di tempat pertemuan dua laut itu, atau aku berjalan terus bertahun-tahun. Surah Al-Kahfi, surah yang ke-18 ayat ke-60. Ini menunjukkan bukti kesungguhan daripada Nabi Musa AS untuk bertemu dan belajar daripada orang alim tersebut. Ketika Baginda AS bertemu dengannya, Baginda AS berjalan bersama-samanya seperti berjalannya seorang murid dengan gurunya. Baginda AS bertanya, Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda. Bolehkah aku mengikutimu supaya engkau mengajarku daripada apa yang telah diajarkan oleh Allah kepadamu, ilmu yang menjadi petunjuk bagiku. Setelah mengucapkan salam, Nabi Musa AS meminta izin untuk mengikutinya. Baginda AS tidak akan mengikutinya kecuali setelah mendapat izin terlebih dahulu. Nabi Musa AS berkata, Ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda, supaya engkau mengajarku daripada apa yang telah diajarkan oleh Allah kepadamu, ilmu yang menjadi petunjuk bagiku. Surah Al-Kahfi ayat ke-8, surah yang ke-18 ayat yang ke-66. Kedatangan Nabi Musa AS untuk bertemu dengan Nabi Khidir AS bukanlah untuk menguji atau menentang, tetapi Baginda AS datang sebagai murid yang ingin menambahkan ilmunya. Ini merupakan kelebihan dan kemuliaan ilmu kerana seorang Nabi yang bergelar Kalimullah sanggup bermusafir dengan pelbagai rintangan yang terpaksa dihadapi semasa dalam perjalanan hanya untuk mempelajari 3 masalah utama daripada orang yang lebih alim, yakni dalam masalah tersebut. Selain itu, ketika Baginda AS mendengar perihal tersebut, Baginda AS tidak akan tenang kecuali setelah bertemu dengannya dan meminta izin untuk belajar serta mengikutinya. Dalam cerita ini juga terdapat banyak pelajaran dan hikmah. Namun ini bukan tempat yang sesuai untuk menghuraikannya dengan panjang lebar. Ibn Qayyim dalam kitabnya Madaris As-Salikin juga ada menyatakan perkara yang sama. Seterusnya saya akan menjelaskan sebahagian kisah para sahabat dalam perjalanan menuntut ilmu, kerana mereka merupakan ikutan dan teladan bagi kita selepas para nabi yang mulia alaihimussalam. Semoga dapat manfaatlah daripada kisah Nabi Musa AS. Pakat-pakat ambil manfaat sepenuh bulan Ramadan, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.